Buletin 1.30 hari ini dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat. Sesi pertanyaan Menteri hari ini meminta ahli yang berhormat untuk mengulas isu penutupan sekolah di kawasan zon merah seperti di Kuching, Sarawak berikutan COVID-19. Turut ditanya alasan kerajaan menangguhkan pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 yang dijadualkan pada Ogos kepada tahun depan. Dan untuk perinciannya, kita bersama Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Salina, kongsikan dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Siti Khadijah di Seri Pentas. Sudah pastinya hari ini merupakan hari Selasa dan waktu pertanyaan Menteri menjadi perhatian hari ini. Terdapat 3 soalan yang ditanyakan pada sesi waktu pertanyaan Menteri dan ini antara yang menjadi keutamaan kami pada hari ini ialah berkaitan penutupan semula sesi persekolahan yang dibuat berdasarkan penilaian risiko dan jumlah kes jangkitan COVID-19 di sesuatu kawasan. Dan Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razzie Jidin berkata keputusan mengenainya bakal membabitkan perbincangan daripada semua pihak termasuk Kementerian Kesihatan KKM, Majlis Keselamatan Negara MKN, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Kerajaan Negeri yang berkaitan. Terima kasih Yang Berhormat. Beliau memaklumkan demikian ketika ditanya mengenai perancangan Kementerian Pendidikan untuk menutup semula sekolah yang berada di bawah zon merah COVID-19. Kita melihat case by case basis. Jika ada keperluan untuk menutup sekolah di kawasan tersebut, kami di KPM berdasarkan nasihat daripada profesional di KKM dan juga MKN serta Kerajaan Negeri berbincang, kita bersedia. Jadi setiap kes itu berbeza. Setiap kes yang berlaku berbeza. Jelasnya kesihatan dan keselamatan murid serta guru sentiasa menjadi keutamaan pihaknya dan KPM terus bekerjasama rapat dengan KKM dan MKN dalam memastikan sesi persekolahan berjalan dengan baik. Katanya perbincangan secara berterusan turut dibuat untuk menambah baik garis panduan dan prosedur operasi standard SOP di peringkat sekolah. 2 hari lalu kerajaan mengumumkan penutupan semula 5 buah sekolah dalam daerah Kubang Pasu dan Padang Terap di Kedah bagi membendung penularan COVID-19. Baiklah, untuk sesi soal jawab pula, rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang ditangguhkan kerajaan ke tahun hadapan bertujuan untuk merangka dasar yang lebih berkesan bagi mengatasi beberapa permasalahan fizikal. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata beberapa pendekatan juga ketika ini perlu dikaji semula termasuk andaian tersasar dan tidak realistik berikutan pandemik COVID-19. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa menuntut kita untuk melaksanakan secepat mungkin dan ada ruang selepas ini untuk kita bincangkan tentang pakej yang telah perkenalkan oleh kerajaan. Jadi isu tidak timbul. Sekarang ini, hari ini kita bicarakan tentang RM12. Yang Mak Port Dickson dia agak keliru sikit, ya. Asasnya betul saya faham, ya. Maknanya perbahasan itu pokoknya, ya. Jadi RM12 ini akan dibentangkan awal tahun depan dan ada ruang yang cukup besar untuk Port Dickson bagi membahaskannya. Ini bukan perkara yang luar biasa. Lagipun kita belum lagi 2021, RM12 ini bermula 2021. Kalau dibentangkan 6 Ogos belum sampai masanya lagi. Jadi saya ini masalah perbahasan tak timbul. Saya minta Menteri baca soalan. Soalan itu fiskal, Rancangan Malaysia ke-12 dan juga rancangan sangat. Dia tidak hanya kepada Rancangan Malaysia. Saya faham Port Dickson, tapi berkisar kepada ruang untuk berbahas. InsyaAllah akan ada ruang yang besar. Betul, ramai di antara pemimpin dalam kerajaan orang sama, tapi juga orang baru. Ada menteri baru yang perlu melihat semula kepada rancangan yang lama. Menjawab tambahan soalan asal terhadap penangguhan RMK-12, beliau berkata dasar lain perlu dikaji termasuk beberapa petunjuk penting ekonomi dunia yang menguncup 4.9%. Selain isu COVID-19 yang perlu mengambil kira peranan ekonomi digital dan kedudukan fiskal negara yang semakin mencabar.
Mengulas berhubung sesi libat urus yang dirangka dalam RMK 12, beliau berkata ia masih diteruskan menerusi dasar dan strategi kerajaan. Antara yang menjadi tumpuan kerajaan termasuk isu baru membabitkan pendapatan garis kemiskinan daripada maklum balas 12 ahli parlimen bagi merangka dasar lebih berkesan untuk rakyat. Dan dalam pada itu, sesi soal jawab tadi turut bertanyakan mengenai isu banjir yang melanda negara dan Dewan Rakyat dimaklumkan mengenai 20,000 unit kemah yang telah pun disediakan sebagai persediaan untuk menghadapi musim banjir pada kali ini. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, mengambil iktibar terhadap kekurangan terdahulu, pihaknya ketika ini turut menyediakan garis panduan patuh syariah dalam pengurusan dan penempatan mangsa banjir, terutama yang membabitkan mangsa yang bermalam di Pusat Penempatan Sementara ataupun PPS. SOP yang dikemukakan adalah mematuhi syariah yang mana keluarga, lelaki dan wanita yang bukan muhrim diasingkan mengikut kesesuaian ruang PPS berkaitan. Dari sudut penyediaan makanan, sumber makanan disediakan oleh penyedia servis yang menepati standard halal ditetapkan. Di samping itu, ruang ibadat yang disediakan turut dimestikan untuk mematuhi SOP penjarakan fizikal yang digariskan. Jelasnya, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) juga turun padang sebagai persediaan mengenal pasti lokasi yang boleh dijadikan pusat untuk menempatkan barangan persediaan banjir. Tegasnya, garis panduan penyediaan banjir juga adalah inklusif, selari dengan Perlembagaan Persekutuan dan ia diedarkan kepada jawatankuasa pengurusan bencana di setiap negeri. Garis panduan itu turut mengambil kira prosedur operasi standard SOP COVID-19 khususnya membabitkan penjarakan fizikal. Baiklah, dalam pada itu, pagi tadi suasana cemas tiba-tiba tercetus di Parlimen apabila loceng penggera di seluruh bangunan Parlimen berbunyi kira-kira jam 9 pagi tadi, dan isyarat kecemasan itu sebenarnya sekaligus memaksa semua petugas, pegawai serta pelawat untuk mengosongkan bangunan secepat mungkin bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Dan salah seorang kaki tangan keselamatan Parlimen berkata bahawa pihaknya belum lagi dapat mengesahkan punca penggera berkenaan tiba-tiba berbunyi. Bagaimanapun, selepas kira-kira 13 minit hingar dengan bunyi penggera, akhirnya berjaya dimatikan oleh petugas keselamatan di Parlimen kali ini. Dan nampaknya itu sahaja laporan daripada Dewan Rakyat. Seperti kebiasaannya pada sesi petang jam 2.30 petang, pembentangan beberapa rang undang-undang untuk bacaan kali kedua dijangka dibahaskan dalam aturan mesyuarat yang diadakan pada kali ini, dan antaranya rang undang-undang perbekalan tambahan 2020, rang undang-undang pengangkutan jalan dan rang undang-undang racun. Dan persidangan Dewan Rakyat seperti kebiasaannya akan berlangsung sehingga 27 Ogos. Pastinya laporan pada Dewan Rakyat hari ini saya bertugas bersama Syahira Izzati Yaakob. Dan itu sekian untuk laporan daripada Parlimen. Kita kembali ke Sri Pentas.